Hai semua, Assalamualaikum anak-anak murid cikgu. Okey, so hari ini cikgu nak membincangkan kertas matematik kertas 2 bahagian B. So, tajuknya ialah tajuk penjelmaan. Okey, jom kita terus bincang. Okey, di sini kamu boleh baca X ialah pantulan. X pantulan pada garis Y sama dengan X. Sakan sikit. Okey. So, Y ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 22. Okey, tentukan koordinat imej bagi titik 4, 3 ni, 4, 3. Ya, ni objek kita. Di bawah setiap gabungan penjelmaan Y kuasa 2 dengan X kuasa 2. So, Y kuasa 2 ni bermaksud ialah Y dengan Y. Gabungan penjelmaan YY. Okey. Dan kemudian X kuasa 2 ialah gabungan penjelmaan X. Okey, kedua-dua ni penjelmaan yang serupa kan? Okey, kalau let's say penjelmaan ni gabungan penjelmaan yang berlainan, so kita ada step untuk melakukan penjelmaan itu. Ya. So, bila ada dua gabungan penjelmaan sekiranya berlainan, first kamu akan mula dengan sebelah kanan dulu. Okey, sebelah kanan. Dah buat sebelah kanan, dah dapat imej, baru pergi pula kepada penjelmaan kedua. So, kalau ini serupa tak apa. Ya, mana-mana boleh. Tapi kalau boleh kita ikut step lah kan. Supaya ingat sekiranya ada soalan, biasanya soalan tu keluar dia gabungan bagi penjelmaan yang berlainan. Okey, so kita tengok soalan ni. YY ni ialah dia kata tadi putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 22. Okey. So kalau kita tengok sini, soalan A ni tidak ada bantuan rajah untuk kita lakukan proses penjelmaan itu. So, kita bolehlah pakai pinjam ruangan di bawah ini. Okey, kita pinjam ruangan sini. Tak apa, boleh je, tak ada masalah. Okey. So, tadi titik kita titik apa tadi? Kita punya objek 43 kan? Okey, 43. So, saya kena adjust betul ni. Okey, so 43. Mana 43? So, ini 4, ni 3. So, tandakan betul-betul 43-nya sebagai titik objek. Okey, 43. Takut lupa letak situ. O tu objek. Ya, objek. Okey, kemudian pusat putaran tadi dia mention 22. So, tengok mana 22? 2. So, sini 22. So, tandakan. Kemudian labelkan C. C tu center. So, boleh je. Okey. So, kita make sure betul. Okey. So, bagaimana kita nak lakukan proses putaran ini? Okey, apa yang perlu buat mula-mula ialah kamu perlu melukiskan satu garis lurus yang menyambungkan titik O 43 dengan titik pusat. Lukis satu garis lurus guna pembaris. So, guna pembaris. Okey, buat macam cikgu ni. So, nampak? Okey, dia lalu dua kotak. Nampak dua kotak sini, dua kotak. Okey, putaran 90 darjah lawan arah jam. So, kalau lawan arah jam, that means kita pergi belah sana. Ya, belah sana. Okey, di sini. So, ke situ. Itu lawan arah jam. Kalau bawah ni ikut arah jam. So, pastikan betul-betul mana lawan arah jam. Okey. Daripada sini, daripada pusat pula, kamu lukiskan satu garis lurus bagi imejnya. Okey. So, tak kisah. Yang ni kan kalau korang nak guna apa? Panggil sesiku ya? Sesiku yang segitiga tu kan. Pembaris tu pun boleh pakai tau untuk sudut 90 darjah. Okey. So, dekat sini kita lukiskan lagi garis daripada pusat. So, kita nampak sini. Jadi 90 darjah dia, so tengok sini. Ini ada, tengok segi 4 tepat ni kan.
So segi empat tepat ni, kalau dia diputarkan 90 darjah lawan arah jam, ini 21 ya, 21. So bila diputarkan akan jadi 1, 2. So diputarkan, jadi garis ni, titik ni akan berada dekat sini ya. Ni sini, awak tengok. Kalau diputarkan akan dapat kat di sini kotak itu. Okey, caranya lah. Okey, so daripada sini cikgu sambungkan kepada titik imej pertama. So nampak? Okey, boleh. So kita tanda titik kat situ. Ni imej yang pertama. Okey, dah imej yang pertama dapat. Sekarang kita kena buat lagi putaran lagi sekali. So putaran masih pada pusat yang pertama ya. Masih lagi pada pusat 22 ya. Pusat 22. So macam tadi oleh dah ada dah garis ni. So kamu boleh proceed je terus untuk buat garisan yang berikutnya. Okey, macam tadi juga kita tengok sini. Ni segi empat. Garis ni terkandunglah segi empat tepat ni. Okey, so bila diputarkan 90 darjah, maka segi empat tu akan jadi macam ni. Okey, pada pusat ni di sini. So garis awak akan berada dekat sini. Boleh? So tengok jadi cikgu. Nanti you play banyak kali tengok Sini. Okey, diputarkan pada pusat ni maka dapat di sini. Saiz yang serupa. Okey. Okey, jadi kat sini sambung je garis. Okey, korang akan dapat dekat sini imej yang kedua. Ya, imej pertama, imej kedua. Okey? Boleh? So, bacakan dia punya koordinat titik kat sini. Kat sini koordinat baca apa? Ni kosong, ni ada kosong tau. Okey, ni kosong. Yang ni 2. 2 kotak 2. That mean satu kotak jadi 1. Maka koordinat imej di bawah gabungan 2 penjelmaan putaran tu, putaran dan putaran lagi. So kamu dapat imej dengan koordinat dia 0, 1. Okey. So kamu boleh tulis terus dekat sini jawapan dia 0, 1. Okey. So betul, tepat, terus dapat 2 markah. Boleh faham? Okey, seterusnya yang kedua pula. Yang kedua, tengok balik soalan tadi. Soalan kata okey, X kuasa 2. So X kuasa 2 kita boleh tulis balik sebagai X ya, XX. XX. Okey, konsep super. Oleh kerana dia sama penjelmaan ya, sama-sama dua-dua pantulan, so kita buat jelah pantulan. Okey, dia kata sini pantulan X ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. So pada rajah yang kita pinjam tadi, kita lukiskan garis lurus Y sama dengan X. So bagaimana nak lukis garis lurus Y sama dengan X? So Y sama X ni bermaksud jika X 1, Y dia 1. Bila kamu gantikan, tak tengok mana ruangan. Okey. So Y sama dengan X bermaksud bila X 1 kita ganti dengan 1, Y dapat 1. Ya. So di sini X1, Y1. Bila X2, Y2. X3, Y3. Itu yang dimaksudkan dengan garisan Y sama dengan X. Okey, tolong ingat. Ya, Y sama dengan X. So, jadi garisan tu muncul dekat, sepilih color lain, pink. So, saya lukis. Sorry. Lupa nak pilih. Okey. So cikgu lukis color.
Ni cikgu tak edit tau, direct terus je. Okay, so nampak X1, Y1. So saya dah melukiskan garisan Y sama dengan X. So saya panjangkan yang bawah ni, saya kecilkan. Sekejap Allah, tengok dia pergi kacau. Okay. Okay, saya panjangkan garis. Diam garisan. Okay, nampak. Dan kemudian labelkan, tuliskan nama garis tu, garisan Y sama dengan X. Kat bawah ni lah. Ini kat bawah ni. Y sama dengan X. Okay, so korang dah ada garis pantulan. Okey, so cikgu buang yang lain-lain ni supaya tak serabut. Kita buangkan. Ni saya buang garis betul ke? Dia tak nak pergi situ pula dah. Okey. Ambillah situ, ni kita besarkan. Okey, so titik asal kita 43. Ya, saya besarkan yang ni tu biarkan dia. So, titik asal kita 43. Jadi, kita pantulkan pada garis Y sama dengan X yang warna pink ni. Okey, jadi bila kita pantul, so macam mana kita nak pantul? Ya. So, daripada titik objek kepada garis pantulan ni mesti bersudut tegak, ya. Jadi kita lukis lagi garis, kita pilih color apa pula okey, color oranye, hijau lah. So hijau, kita dari sini. So nampak, ini garis ni bersudut tegak, bersudut tegak. Ini bersudut tegak. Okey, so ini objek setengah kotak. Penjuru ni setengah kotak. So setengah kotak lagi, itu ialah dia punya image. Tuang, ni image dia. Ni untuk soalan yang kedua Okey, settle satu image pertama kat sini. Kemudian dia kata pantul lagi kan. So pantul, bila pantul lagi that mean dia pantul lagi sini, pergi sini, dapat titik 43 balik sebab dia pantul 2 kali. Pantulan yang super pula tu. Ya, pantulan yang super, that means dia dapat sini balik. Ya, at the end korang untuk soalan ni dapat balik dekat sini dia punya image ke-2. Boleh? So ingat, kalau pantulan syarat dia garisan antara titik objek dengan garisan pantulan tu, garis tu ialah bersudut tegak. Dan kemudian jarak antara objek, jarak tegak antara objek dengan paksi pantulan tu sama dengan daripada paksi pantulan ke image. Kalau sini setengah kotak, okey, kalau sini setengah kotak kan, sini pun setengah kotak. Boleh faham? Okey, so tulis dekat ruangan jawapan. Jawapan kita tadi ialah 4, 3. Ni berasal objek ni pantul dapat sini. Kemudian pantul lagi sekali. So dapat sini baliklah. So jawapan kat sini ialah 4, 3. Oleh kerana mudah sangat, kita bagi dekat okey So peruntukan markah kat sini ialah 1. Ya, mudah kan? Boleh? Okey, so soalan seterusnya kita pergi pada, okey dah habis okey. Tadi kita pakai dia tadi kan? Okey. Soalan B. So Raja menunjukkan sebuah trapezium ABCD, EFGH. ABCD mana? ABCD ni atas sikit. Okey. ABCD, EFGH dan JKLM
dilukis di satah Cartesian. Okay, so you all nampak semua kat sini ya. Nampak raja-raja itu. Okay, so kita tengok soalan. Okay, soalan ni biasa dia mesti nak huraikan penjelmaan kan. Okay, EFGH ialah image bagi JKLM. So EFGH ni image. Ni image. Besarkan sikit. Sekejap tadi ngejah. Image. That means JKLM ni objek di bawah penjelmaan P. So kita tengok balik graf. Tengok rajah kita ya. Rajah kita ni kita tengok balik. So EFGH ni image. So tulis dekat rajah awak ni image. Ya, sekarang kita cerita soalan B. Okey, kemudian yang JKLM ni objek. So catatkan situ objek. Boleh, mudah sikit. Alright, kemudian ini untuk penjelmaan P. Okey, penjelmaan P. Okey, kemudian tengok pula penjelmaan Q. Dia kata ABCD pula ialah image bagi EFGH di bawah penjelmaan Q. Tengok ABCD. So ABCD ni image. So tulis color lain pula, purple image. Yang purple ni penjelmaan Q ya. Yang ni jadi objek. Boleh? Okay, ABCD image, yang tu objek. Okay, clear. Penjelmaan Q. So, dia kata huraikan selengkapnya penjelmaan P tersebut. Okay, mari kita tengok balik penjelmaan P. So, boleh nampak dah, saya nampak dah ni. So, biasanya kalau penjelmaan ni, cepat je korang jawab. Kita besarkan. Besarnya. Okay, so ini nampaknya. Yang ni objek, tengok megah objek, image. That mean objek yang asal ni besar. So image ni mengecil. Okey. Kalau besar ke kecil, kita tengok dulu. Sebelum kita tentukan berapa dia punya faktor skala, kita tengok bagaimana nak tentukan faktor skala kita. So tinggi asal yang mudah nak dibaca. Ya, tak perlu ukur, dibaca daripada rajah ni. So tengok, yang paling mudah ni rasa tengok, yang tegak ni, JM. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4 kotak. So nampak dia mengecil. So JM ni partner dia pasangan ni ialah EH. So EH ni mengecil 2 kotak. Ya, bagaimana nak cari faktor skala dia? Okey, faktor skala dia, rumus dia. Faktor skala ya, ataupun simbol dia K sama dengan panjang image. Ni panjang image ni, ataupun tinggi image kita bagi kat dalam sini. Tinggi image ni 2 kotak per tinggi objek. Okey, 4 kotak. So 2 per 4 dapat 1 per 2 setengah. Ya, nak mudah kita letak sini image per objek. Ya, image per objek. Okey, jadi awak nampak ini melibatkan penjelmaan, nama dia pembesaran. So pembesaran dengan faktor skala 1 per 2. So sekarang nak cari dia punya pusat. So Raja selalu tanya, cikgu macam mana nak cari pusat dia cikgu? Okey, so begini. Nak cari pusat, kamu akan tentukan mana objek dan pasangan image-nya ya. So kita lihat di sini. Okey, kalau bucu E ni, so objek dia J, partner image dia adalah E, JE, ya, JE. So daripada bucu J dengan E ni, kamu gariskan, hubungkan J dengan E ni, lukis satu garis panjang ya, garis panjang. So cikgu ambil color hijau. Buat je panjang. Okey. Rujukannya J dengan E.
Boleh? Lepas JE tu, kita tengok pula. Kalau bucu ni objek K, image dia adalah F. Kan tempat dia serupa je kan? Okay. So, KF. So, KF, ambil baris. Gariskan. Letak pembaris dekat K dengan F tersebut. Kat sini lah ni. Adjust sikit jap. Okay. Kemudian L dengan partnernya G. L partner G. So ambil pembaris daripada L pergi ke G dan garis. Okay. Yang last kali M dengan H. So ambil pembaris. Pastikan kedudukan dekat situ. Okay. Fine. So dapat nampak tak dia bertemu dekat mana? Ya. So dia bertemu dekat titik tengah-tengah ni. Yang ni nampak negatif 6. So tanda. Okay. So pada paksi X kita tuliskan koordinat pusat dekat sini. So negatif 6, Y-nya kosong. Ya, negatif 6 kosong ya. Negatif 6 kosong dia punya pusat. So buat garisan sini. Negatif 6 kosong. So pada ruangan jawapan, tulis ruangan jawapan. Ejaan kena betul ya. Ejaan kena betul. Tulis pembesaran. So nampak tak? Kecil sikit. Pembesaran dengan faktor skala 1/2 pada pusat apa tadi? Negatif 6 kosong. Okey. So ejaan istilah kena betul dalam tajuk ni. So ini dapat 1 markah. Faktor skala setengah tadi 1 markah dan pusat negatif 6 kosong. Boleh faham? Okey. So 3 markah untuk awak. Alright. So seterusnya kita tengok pula penjelmaan Q. Penjelmaan Q. Okay, Q. Q tadi kita tengok yang tulisan pink tadi kan? Yang ni. Ni objek. Ni image. Oh, very dah serabut kat sana. Okay. Objek, image. So kalau tengok macam ni agak-agak apa Okay. Cara Dato' kita tengok sini. Sekarang kita tentukan dia punya pasangan. Ya. Ini tadi objek dekat sini ni. Besarkan sikit objek. Objek. So kita cuba sambungkan pasangan dia. Okey, kita tengok F. Bucu F ni partner dia siapa? B kan? So kita buat satu garisan, masih buat garisan lagi. Sambungkan F ke B. Kita tukarlah warna lain Warna. Okey, turquoise. Okey, bucu F sambung ke bucu B. Kemudian bucu E. E partner dia adalah bucu A. Ya. So pergi dekat E, sambung dekat A. Ya, buat garisan. Okey, kemudian H. H partner dia adalah D. H, D. So sambung ke Kejap. Salah tengok pula. Sini. Yang parti betul. So H ke D. Okay, last kali ialah G. Sebab banyak garis terlindung Saya harap kamu tak pening.
Okey, G ni sambung ke bucu C. Boleh? So nampak tak dia berjumpa dekat mana sini? Di titik ini. Ya, ini maksudnya putaran. Ni putaran. Kalau putaran dia macam ni, maksudnya putaran 180 darjah. Pada pusat, saya tunjuk tadi dah, kita tunjukkan macam mana nak tentukan pusat dia. So baca pusat dia berapa? Cuba baca. So, lebih besar. Negatif 1, negatif 2. Okey, dia bergerak. Boleh? Okey, kalau untuk putaran 180 darjah, awak boleh tulis lawan arah jam boleh, betul. Kemudian tulis ikut arah jam pun betul ya. So, cara penulisan, cara ejaan dititik beratkan. Okey. So, putaran kena eja dengan betul ni. P-U-T-A-R-A-N. Putaran 180 darjah. Boleh buat ikut arah jam boleh. Untuk yang ni sahaja tau. Nak buat lawan arah jam pun boleh. Kalau 180 darjah pada pusat tadi, negatif 1, negatif 2. Okey. So putaran ejaan betul 1. 180 darjah ikut arah jam 1. Pusat 1. So dekat sini kamu dah boleh dapat, kalau jawab betul dah dapat 6 markah dah. Boleh faham? Ya, boleh faham ya. Cikgu nak korang dapat semaksimal boleh markahnya itu. Okey, settle B. A sudah, B pun sudah. Okey, so kita pergi pada soalan C pula. Okey, kita tengok C. C ni cikgu ambil soalan Kelantan tau, cubaan Kelantan ya. So thanks cikgu Kelantan ya. Kita guna soalan korang. Okey, kita tengok C. So last kali C ni diperuntukkan markahnya 3 markah. Okey, so soalan bagi, diberi luas kawasan berlorek 60 cm persegi. 60 cm persegi. Hitung luas JKLM. Okey, mari kita tengok. Balik JKLM. Wow, dah serabut sana sini. Okey, kita nak cari luas. Cikgu fokus kat sini lah. Okey, tengok jari cikgu Kita nak cari luas JKLM. JKLM ni tadi objek. Ya, objek. Yang ni image. So dekat sini kita guna formula nak mencari nanti kalau kita nak cari luas image tu sama dengan K kuasa 2. K tu sebenarnya faktor skala yang dikuasa 2kan darab dengan luas objek. Jadi bila nak jawab soalan ni, kita kena tengok balik. Kena pastikan yang kita akan tengok balik kita punya tafsiran P kita tadi. Ya, P. Sebab tu kita kena tulis pada rajah ni objek ni image supaya kamu tak tertukar nanti. Boleh faham? Ya, tak tertukar. So faktor skala tadi kita buat untuk P tadi K, faktor skalanya K ataupun K sama dengan setengah. Okey, so dekat sini kita diberikan luas apa ni? Luas kawasan berlorek. So luas kawasan berlorek tu yang ni. Saya letak, kita conteng sikit. Kalau apa nak conteng pula ni? Kuning. So di sini. Ni yang diberikan. Okey, untuk dapat kawasan berlorek yang kuning tu, so kalau tengok keadaan rajah ni, awak akan buat, nampaknya kamu akan cari luas objek. Semua ni tolak dengan luas image, maka dapatlah yang kawasan berlorek kuning tu. Dan soalan lorek saya yang kuning kan. Okey, dapat yang kuning tu. Okey. So, LO. Saya letak simbol LO tu JKLM lah. Sekarang kita nak cari luas JKLM. So, cikgu letak luas JKLM tu sebagai LO. Supaya mudah nak tulis nanti, supaya awak lagi nampak. Ya. Okey. So, LO
tolak Li dapatlah 60 yang diberikan dalam soalan. Okey, kita pergi dekat ruangan jawapan tadi. So, kena make sure boleh nampak Okey, insyaAllah boleh nampak oleh korang semua. Okey, tukar balik color. Okey, tadi cikgu kata LO tadi kita nak guna simbol LO untuk luas JKLM. JKLM ni yang kita nak cari. Okey, daripada rajah tadi LO tolak Li dapat luas kawasan berlorek yang mana diberikan dalam soalan 60 cm persegi. Okey, so tengok balik 60 cm persegi. Tengok balik rajah tadi, kita tengok semula. Okey, nampak? Besarkan balik. Besar daripada cikgu. JKLM luas semua ni. Ni masuk luas nak cari. Kemudian tolak dengan luas dalam. Maka dapat yang ini. Luas kawasan berlorek 60. Lupa tulis sini, boleh tulis 60. Okey, so kita pergi balik pada ruangan jawapan. Okey, LO. So LO tolak Li. LO tolak Li sama dengan 60. So ni Li tadi yang cikgu cakap. So rumus ni kita masuk dalam ni. Okey, LO tadi, rumus Li tadi faktor skala kuasa 2. Faktor skala tu kita boleh tulis K. Memang dia bagi K pun. K tu faktor skala. K kuasa 2 darab luas objek sama dengan 60. Tulislah lawa. Padam balik. Dia bercantum tak cantik. So K kuasa 2 darab LO. LO tu ini. Biarkan dalam keadaan tu. Okey. So sekarang K tadi sama dengan setengah kan? So kita gantilah setengah kat sini. Setengah kuasa 2 darab LO sama dengan 60. Okey. Kira 1/4 LO sama dengan 60. Okey, 1/2 kuasa 2 dapat 1/4. Sekarang orang nak buat kat sini. Orang nampak tak? Ini sebenarnya kita sebenarnya ni kan, sebenarnya walaupun tulis LO, mereka berdua ni sebutan serupa. Sebutan serupa. So ini LO tolak 1/4 LO ni boleh kira tau. So LO ni macam saya ajar sebenarnya, dia ada benda kat tepi tapi kita tak nampak. So bila yang kita tak nampak tapi ada tu maksudnya 1. Sini lah 1 LO. Sebenarnya ada 1 kat sini. Kita nak kira ni sebenarnya. Okey. 1 ni 1. Lawanya 1 cikgu. Okey, 1 LO tolak 1/4 LO. Jadi tekan kalkulator. 1 tolak 1/4. Bila sebutan serupa, kita boleh guna kalkulator. Ya, ambil dia punya perkali dia. So 1 tolak 1/4 dapat 3/4. So 3/4 LO sama dengan 60. Okey. So kita tulis kat sebelah. Kalau tak muat ruangan jawapan, kamu buatlah satu garis kat sini. So tulis kat sebelah sini. Ya. Kalau tak muat. Tapi kalau soalan exam sebenar muat. Okey. Jadi 3/4 LO sama 60. Jadi 3/4. 3/4 darab LO. So 3/4 nak pindah sebelah kanan. Kalau darab hubungannya, maka bila pindah jadi bahagi. Saya bagi awak senang je nak tulis. Tak payah nak fikir banyak-banyak. Sebab you all boleh guna kalkulator kot kan. So 60. 3/4 darab. Jadi pindah sebelah jadi bahagi. 3/4. So kamu ambil je kalkulator. Bak kata orang tekan-tekan dapat. Tekan yang betul dapatlah jawapan yang betul. Tekan yang salah dapat jawapan salah, dapat juga. Okey, so tekan ni. 60 bahagi 3/4 dapat berapa? Ya? So dapat. Kalau korang banyak tekan, aku nak pandai ni tunjuk ni. Jadi darab. So main potong-potong 1 20. So 20 darab 4 dapat 80 cm persegi. LO tu apa tadi?
luas JKLM. Okey, luas JKLM. So tulislah kat bawah. So luas, ni sikit, kalau tak nampak. Luas JKLM sama dengan 80 cm persegi. Boleh? Habis. So bolehlah dapat 3 markah untuk korang kan. So markah kita bagi dekat. So ini 1. Sebab ini direct kan. Ni 1. So bila dapat masuk ni pun dia dapat 1 dekat sini. Ya, memasukkan, menggantikan nilai K tersebut dalam persamaan. Okey. So tengok balik jawapan tadi. Okey, jawapan tadi saya ke tepi. Jawapan tadi ni atas sikit. Okey, nampak. So boleh jawab macam dapat 12 markah. Okey, kalau soalan yang C ni sebenarnya soalan yang paling susah lah. Yang dia tak direct. So awak kena fikir sikit. Ya, fikir. Maka dia sama je 3. Ya, ikut nasib lah dapat soalan mudah ataupun soalan yang seperti ini. Okey, cerah terang ni saya harap kamu dapat jawab lah dengan cemerlang nanti, insya-Allah. Cuba. Jangan lupa menjawab soalan. Tengok soalan percubaan, tengok soalan Asius, cuba soalan Jun, ulangan matematik pun tengoklah kan. So InsyaAllah boleh jawab. Katakan matematik senang. Okey, itu saja daripada saya untuk kali ini. Jumpa lagi. Bye.